Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Yi. Nama saya Dr. Alia Syafika binti Masti. Nombor metrik saya di B170055 dan saya dari kumpulan Perform Plastering Works on a Non-Machinery Structure and Special Purpose. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Dalam pengenalan ni kita ada dua. Yang pertama adalah plaster, yang kedua adalah render. Plaster ni adalah bahan binaan yang digunakan untuk melapisi, melindungi dan hias dinding dan siling dalaman. Ia juga boleh digunakan untuk membuat plaster kumai seperti batu siling, cornice, corbel dan sebagainya. So jenis plaster ni banyak juga, dia ada empat. Yang pertama adalah lime plaster, cement plaster, ketiga gypsum plaster dan keempat adalah tanah liat. Plaster juga ni adalah sesuai untuk kerja akhir dan keemasan pada struktur seperti dinding, kayu, aluminium, wood. Seterusnya adalah render. Render dengan plaster ni adalah sama, cuma render ni dia dibuat pada bahagian luar bangunan dan dia lebih kalis air daripada plaster. Dan render juga ni bersifat halus. Dia berstruktur halus, kasar, berwarna pun ada, semula jadi pun. Seterusnya kita akan pergi kepada bahan lepaan. Bahan lepaan ni adalah bahan-bahan yang digunakan untuk melepah. Kita mempunyai 4 bahan. Yang pertama adalah simin, kedua kapur, ketiga air dan keempat adalah bahan tambahan. Yang pertama adalah simin Portland. Simin Portland ni biasa digunakan untuk kerja-kerja melepah. Wallcrete pula adalah simen khas, di mana simen khas ni dia dicampur dengan kapur. Simen Portland biasa dicampur dengan kapur menjadikan wallcrete. Jadi wallcrete ni hanya tambah air mengikut nisbah yang tertentu. Lepas tu then bolehlah jadi mortar lah. And then kedua adalah kapur. Kapur ni adalah daripada hydrated lime. Lepas tu kapur campur dengan air ni dia sesuai untuk membuat ikatan patak dengan mortar. Lepas tu bila dia dicampurkan dengan air, workability dah makin tinggi. Yang ketiga adalah air. Air ni seharusnya bersih dari benda asing dan warnanya tu tidak pudar. Maknanya air tu jernih lah. Dan paling terakhir adalah bahan tambahan. Bahan tambahan ni macam kita boleh tengok ada gambar yang di atas tu. Bahan cecair kimia, sodium silikat, waterproofing compound, plasticizer. Ada 3 kan. Di sana adalah merupakan bahan tambahan yang akan digunakan. Seterusnya adalah jenis plaster. Yang pertama adalah plaster lime, kedua gypsum dan ketiga tanah liat. Plaster lime ni adalah sejenis plaster yang kompos daripada pasir, air dan lime. Plaster kapur ni berbentuk pejal yang tahan lama, tetapi ia juga mudah lentur. Tetapi ia tidak sekeras plaster simen yang biasa digunakan. Yang kedua adalah plaster gypsum. Gypsum ni dikenali sebagai POP, Plaster of Paris. Dia selalu digunakan untuk dinding dalaman. Apabila plaster ni dicampurkan dengan air, dia akan kembali berbentuk gypsum, plaster gypsum tu. Sebab yang ni dia dalam serbuk, dia dalam plaster gypsum ni juga mempunyai kualiti menahan api yang baik. Dan paling last adalah plaster tanah liat. Di mana plaster tanah liat ni adalah dia lebih mesra kepada alam dan dia lebih tahan lama, cantik dan dia tidak membahayakan pengguna, di mana
mempunyai bahan kimia yang boleh merosakkan, membahayakan pengguna lah. Lepas tu plaster ni tidak perlu dicat kerana dia mempunyai warnanya yang semula jadi. Seterusnya kita akan pergi kepada struktur permukaan masa ada satu jadual di mana struktur adalah seperti lat, plaster, ceiling, siding, wall cladding, adalah stuko. Dan elemen pula adalah kayu, aluminium, besi dan seramik. Kita akan pergi pada yang pertama ada lat and plaster. Kerana lat and plaster ni adalah proses pembinaan yang digunakan untuk proses kemasan, terutamanya dinding dan siling bahagi dalaman. Ia terdiri daripada jalur kayu yang sempit dan horizontal, di mana dia akan disusun di sebelahan. Kemudian dia akan dilapisi dengan plaster, dan teknik ini digunakan pada tahun 1990-an dan hanya sampai 1990-an. Yang seterusnya adalah ceiling. Ceiling di sini saya X adalah kayu dan aluminium, di mana plaster itu dia boleh form network on kayu or aluminium ceiling. Sebab ceilingnya kayu dan aluminium kan. So kayu dan aluminium itu kita menggunakan ceiling plaster yang terdiri daripada gypsum dan dicampurkan dengan bahan fiber untuk membuat bentuk-bentuk yang pengguna hendak. Bagi istilah kerja menepa dalam pembinaan, kerja-kerja menepa ni mempunyai istilah pembinaan yang dipanggil sebagai plastering dan rendering. So biasanya dalam kehidupan seharian kita, kalau kita memanggil kerja-kerja menepa ni, tidak kira dia di luar atau di dalam, kita panggil dia menepa, kerja menepa. Tapi dalam istilah pembinaan, menepa luar dan menepa di dalam ada istilahnya tersendiri, iaitu dipanggil plastering dan rendering. Okay, so secara amnya, persamaan kerja plaster dan render ni ialah suatu proses untuk permukaan dinding, dan bahan-bahan utama kerja menepa bagi plastering dan rendering ni ialah simen, pasir, air, kadang-kadang kapur dan gypsum. Terdapat juga bahan-bahan lain yang boleh dicampur ke dalam plastering dan rendering ini, iaitu warna, polimer dan juga bahan tambahan. Seperti yang saya cakap tadi, plastering dan rendering merupakan satu kerja untuk menutup permukaan dinding, di mana plastering menutup permukaan dinding dalaman atau interior walls, dan rendering menutup permukaan dinding luaran ataupun exterior walls. Baiklah, bagi jenis-jenis render pula, kita ada render simen, render kapur, render polimer dan render monopush. Keempat render ini merupakan render konvensional. Kita ada juga render acrylic, render mineral dan render silikon. Ketiga-tiga jenis render ini merupakan jenis render modern. So bagi permukaan struktur bukan batuan seperti kayu dan lubang ini, permukaan ini memerlukan penambahan mesh kendi ataupun steel atau metal, glass, mesh atau bahan lain yang membolehkan plaster pada lebih besar. Wooden lat ni dia dibangun di seluruh kerangka dan kemudian dilepah. Plaster yang mengalir di antara listrik itu dipanggil sebagai kunci, yang mengunci plaster dan lead strip bersama-sama. Level juga
anggap sebagai plastering dan dia berfungsi untuk menutup dinding. Okay, so rumah baru lebih cenderung untuk mempunyai drywall, dan bahan drywall ni biasanya terdiri daripada bahan gypsum, dan kedua plaster dan drywall ni mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Kerja melepah pada struktur logam juga dilakukan sama seperti struktur kayu, iaitu di permukaan dinding dan siling. Gambar ini menunjukkan sebuah kontena yang diinstalkan drywalls pada permukaan logam kontena ini, dan drywall juga selalu digunakan pada di dalam rumah kontena, dan dia bertindak sebagai penebat insulation kepada haba, api, bunyi dan pelembapan. Serta drywall ini merupakan bahagian yang sangat penting especially untuk rumah kontena. Untuk teknik melepah, kita ada rough cast finishing, modern stucco, drywall plastering and veneer plastering. So berikut merupakan tujuan utama kerja melepah pada struktur bukan batuan seperti kayu dan logam. Yang pertama ialah kekuatan dan renovasi pada permukaan. Ini memberi kekuatan dan pembaikan pada permukaan bagi menghilangkan kerosakan pada struktur bangunan. Dan seterusnya adalah sebagai penebat dalam bangunan ataupun building insulation. Contohnya penebat kepada haba, api, lembapan dan juga bunyi. Yang ketiga, perlindungan kepada struktur. Kerja melepah dapat melindungi struktur daripada rintangan cuaca. Seterusnya, nombor 4, tujuan estetika. Ia memberi permukaan yang cantik dan menarik dan memberi elemen dekoratif. Yang terakhir ialah mampat ataupun lestari, di mana struktur kayu mempunyai sifat lebih sustainable berbanding dengan struktur konkrit, di mana konkrit melepaskan 26 hingga ke 31% gas rumah hijau berbanding kayu. Seterusnya adalah kerja melepah pada struktur bukan batuan. Terdapat beberapa perkara yang kita perlu berikan perhatian semasa menggunakan alatan. Yang pertama adalah tangan kita mestilah berada dalam keadaan yang bersih semasa menggunakan alatan. Yang kedua adalah jangan memegang alatan terlalu kemas. Apabila kita memegang alatan terlalu kemas, kita akan berasa kaku semasa melakukan kerja. Yang ketiga adalah mortar sedikit kering sekiranya alatan yang kita gunakan diperbuat daripada kayu. Yang keempat adalah kedudukan badan semasa kerja. Bermaksud badan kita hendaklah fleksibel semasa melakukan kerja-kerja melepah. Yang kelima adalah tekanan yang seimbang. Kita hendaklah menggunakan tekanan yang seimbang lebih-lebih lagi semasa melakukan kerja-kerja lepahan. Seterusnya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bacohan mortar. Bahan yang pertama digunakan adalah simen, dan jenis simen yang digunakan adalah simen Poland biasa. Seterusnya yang kedua adalah pasir. Pasir yang digunakan adalah pasir halus. Yang ketiga adalah air. Air mestilah bersih dan bebas daripada benda asing. Untuk bahan yang keempat adalah kapur. Tujuan kapur ditambah adalah untuk kemudah kerjaan. Bahan yang kelima adalah bahan tambah, iaitu terdiri daripada bahan kimia, sama ada dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk serbuk. Seterusnya adalah alatan dan mesin yang kita gunakan semasa melakukan kerja-kerja lepahan. Alatan yang pertama adalah pemaras kayu, sesuai digunakan untuk bahagian permukaan.
Yang kedua adalah pemaras keluli, digunakan untuk menghasilkan permukaan yang rata tetapi tidak sesuai digunakan untuk melicinkan permukaan. Yang ketiga adalah hop, yaitu digunakan untuk meletakkan mortar semasa kita melakukan kerja-kerja lep. Yang keempat adalah comb spreader, digunakan pada lapisan terakhir untuk mendapatkan hasil permukaan yang lebih cantik dan licin. Seterusnya adalah pemaras kayu panjang, digunakan untuk meratakan permukaan yang luas. Dan yang keenam adalah aras spirit, digunakan untuk menguji sudut tegak ataupun sudut 90 darjah. Alatan yang seterusnya adalah kereta sorong, digunakan untuk meletakkan bacohan. Seterusnya adalah mortar pump machine, sesuai untuk digunakan semasa kerja-kerja melibatkan ketinggian. Dan yang terakhir adalah mortar mixer machine. Ini akan memudahkan kerja-kerja berbanding dengan kaedah secara tradisional yang menggunakan alatan seperti penyodok ataupun skop untuk membuat bacohan. Seterusnya, terdapat beberapa aspek keselamatan yang perlu kita berikan perhatian. Yang pertama adalah dari aspek keselamatan individu. Semasa melakukan kerja, kita hendaklah menggunakan peralatan yang sesuai yang membolehkan kita mudah bergerak semasa melakukan kerja. Yang ketiga adalah perlindungan mata. Biasanya, kerja-kerja yang akan melibatkan penggunaan mesin memerlukan kita menggunakan perlindungan mata ataupun lebih dikenali sebagai Google. Dan yang ketiga adalah berpakaian sempurna, sentiasa menggunakan pakaian yang selamat dan jangan sesekali menggunakan barang-barang perhiasan seperti jam, rantai ataupun gelang semasa melakukan kerja di tapak pembinaan ataupun di lab dan bengkel. Seterusnya adalah langkah kerja. Secara umumnya, langkah kerja untuk lepaan pada struktur bukan batuan ini adalah sama dengan kerja-kerja lepaan yang lain. Langkah kerja yang pertama adalah dimulakan dengan penyediaan mortar. Setelah mortar disediakan, maka kerja-kerja melepa pun bermula. Dan untuk lapisan, terdiri daripada 3 lapisan, yaitu lapisan yang pertama adalah lapisan rendering, dan untuk lapisan yang kedua adalah floating coat, dan untuk lapisan yang ketiga adalah finishing. Untuk setiap tiga lapisan nih, ianya perlu diratakan untuk memastikan setiap lapisan berada dalam keadaan yang rata. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat 2 langkah kerja. Gambar di sebelah kiri menunjukkan pada permukaan kayu, manakala gambar di sebelah kanan menunjukkan di permukaan keluli. Dan untuk permukaan kayu, terdapat beberapa bahan ataupun alatan tambahan yang kita gunakan. Yang pertama adalah building paper, yang kedua adalah metal lead, yang ketiga adalah furring nail. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita lihat bahawa building paper dan metal lead ni akan dipasang dan akan dilekatkan menggunakan paku. Tujuannya adalah bagi memastikan bahawa lepaan mortar kita lekatkan pada permukaan dinding tersebut nanti tidak akan jatuh semasa kita melakukan lepaan. Seterusnya pada gambar sebelah kanan pula adalah pada permukaan keluli, di mana dapat kita lihat bahawa dia menggunakan kawat dawai akan dipasang pada struktur permukaan tersebut. Tujuannya adalah bagi memastikan mortar tersebut melekat pada struktur keluli tersebut dengan bantuan jejaring ataupun kawat dawai tersebut. Bila kerja melepat dilakukan, mortar tersebut tidak akan jatuh dan ianya akan melekat pada struktur permukaan. Dan dapat kita lihat ini menunjukkan cara-cara kerja dalam aktiviti melepaan, di mana kerja-kerja lepaan akan dibuat menggunakan hook dan
pemaras keluli ataupun pemaras kayu, di mana kerja-kerja lepaan ini akan dibuat daripada bahagian bawah seterusnya ke atas. Jadi dia akan mengulang proses kerja ini sehingga siap. Dan untuk langkah-langkah yang akhir sekali, ianya akan meratakan permukaan tersebut dengan menggunakan pemaras kayu panjang, dan untuk memastikan bahawa lepaan tersebut rata, ianya akan menggunakan aras spirit untuk memastikan permukaan lepaan tersebut betul-betul rata. Selamat sejahtera, nama saya Karen Sharmini Michael dan seterusnya saya akan sambung kepada advantages dan disadvantages dalam menggunakan struktur bukan batuan. Okey, kita telah lihat proses kerja lepa untuk struktur bukan batuan dan juga jenis-jenis lepa dan semua. So seterusnya kita akan lihat kepada apakah dia punya pros and cons dalam menggunakan struktur bukan batuan sebagai bahan binaan. Okey. Struktur pertama adalah kayu. Okay, apakah kelebihan kayu? First, kita mempunyai banyak pilihan dalam kayu. So, sebagai kecantikan dan juga kekuatan. Lebih daripada 60,000 spesies kayu. So, Botanical Gardens Conservation International telah mengenal pasti bahawa kita mempunyai banyak pilihan dalam kayu untuk dijadikan sebagai bahan binaan. So, kalau kita lihat kebanyakan daripada resort, rumah-rumah yang rumah kediaman yang cantik itu dia diperbuat daripada kayu kerana untuk kecantikan dan kekuatan dia. Alright, seterusnya ketahanan haba dan elektrik yang baik. Okay, kayu ni dia menyediakan suasana yang mesra. Dia memberi suasana yang sangat-sangat menyejukkan. Like it's a warm feeling. So awak akan merasa selesa jika berada di dalam sesebuah kediaman yang diperbuat daripada kayu. Okay, penyelenggaraan dan perbaikan dia, kayu ni dia mudah diselenggara. Kemasannya adalah minyak dan cat di mana kita boleh dapat di pasaran. So untuk baik pulih tu kita gunakan alat genggam. Alat genggam ni digunakan untuk memotong atau untuk membentuk kayu tu. Seterusnya penyerapan bunyi. Okay, kayu ni dia dapat meminimumkan gema di sesebuah kediaman di mana dia menyerap bunyi, so dia tak akan rasa bising sangat. Okay, ini adalah contoh rumah yang diperbuat daripada kayu. Dan di sini kita lihat dia ada dinding yang diperbuat daripada kayu. So dinding dia nampak cantik sebagai nilai estetika lah. Okey. Seterusnya, apabila kita ada kelebihan, kita juga akan ada kelemahan. Okey, apakah kelemahan kayu yang menjadi kurang pilihan? Sebab mudah patah. Okey, sebab kayu berasal dari pokok dan mudah menyerap air. So, struktur dia mudah menjadi lemah dan akan patah. Lepas tu, kayu ni memang kesukaan anak-anak. So, anak-anak dan serangga perusak ni dia mampu makan kayu dan kayu tu mudah runtuh. So, bila kayu ni dimakan oleh anak-anak, kadang-kadang tu kita tak boleh nak rawat. So, kita perlu tukar balik seluruh struktur kayu tu. And then, mudah terbakar. Of course, kayu yang nipis dan murah ni dia mudah terbakar dan akan sebar dengan lebih cepat. Okey, ni adalah gambar di mana kayu tu diserap air. So, dia akan jadi macam ni. So, tak cantik lah kan? Ni kayu tu makan oleh anak-anak, dia akan jadi macam ni. So seterusnya kita ada kelebihan untuk keluli. Okay, keluli pun dia adalah struktur bukan batuan. Okay, keluli ni dia mempunyai ketahanan yang baik. Seperti mana yang kita tahu, komponen keluli ni dia lebih ringan, kuat daripada kayu dan konkrit. Sebab dia tidak mudah pecah ataupun melengkung seperti kayu. Kos pembinaan pun murah sebab komponen kayu keluli ni diperbuat di kilang dan akan dipasang terus ditambah. So, kos untuk buruh tu dapat dikurangkan. Adaptability. Okay, maksudnya keluli ni diikut seni bina yang kita inginkan. So, ia mudah untuk
wall panel dan juga farmhouse yang diperbuat daripada kontainer tu. Okey, so kelemahan dia pula keretakan. Keluli ni dia akan mula retak apabila dia hilang kemulurannya, which is ductility. So keluli juga akan melengkung apabila dia hilang kemulurannya. Dia mudah rosak dalam kebakaran. Keluli ni dia konduktor haba yang baik. So haba yang tinggi tu dia akan menyebabkan kerosakan. So dia akan mudah melengkung, dia akan serap panas dengan tinggi sebab dia punya haba tu dia akan tinggi kan. So dia akan menyebabkan kerosakan apabila kebakaran. Kelemahan struktur, ketegangan yang tinggi ke atas struktur keluli akan menyebabkan kelemahan sebab angin kencang tu contoh macam angin kencang dia dapat melemahkan struktur keluli. Contoh dalam gambar ni, ni adalah sebab angin yang kencang, so dia punya bumbu yang diperbuat daripada keluli semua terbang. So agak dangerous juga. So apabila kita nak buat pilihan tu, kita perlu berfikir untuk fungsi, apakah fungsi, kita perlu fikir fungsi kita nak guna tu. So sebelum pilih struktur bukan batuan, kita perlu tahu dia punya kelemahan dan juga kelebihan. So rumusannya, penggunaan struktur bukan batuan dalam pembinaan as I said, bergantung kepada fungsi dan juga nilai estetika. So dia mempunyai pelbagai kelebihan dan kelemahan. So seseorang tu dia memilih untuk melepa rumah mereka kerana merupakan cara yang mudah untuk membaik-baikkan bangunan lama dan memberi permukaan yang baru kepada dinding bangunan. So akhirnya apa yang saya nak katakan adalah proses kerja limpa bagi struktur bukan batuan dan konkrit dia secara amnya sama. Perbezaannya, contoh jenis struktur, jenis lempaan